Jadi tajuk ni tuan-tuan, ngajarlah nak share lama tak sebut tajuk ni, lupa kalau tak sebut. Ada kaitan sebenarnya dengan kehidupan kita. Sebut sahaja Ahlul Bait, hari-hari kita salawat dalam sembahyang kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doa ke Allah Ta'ala, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat, melimpahkan kasih sayangnya kepada Nabi kita dan juga kepada ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga para pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberkati kita di dalam bulan Sya'ban, dan kita doakan semoga Allah beri kesempatan lagi kepada kita pada tahun ini untuk bertemu Ramadan insya-Allah. Malam ni tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebutkan pada bulan lepas, kita tinggal satu tajuk kita ni. Kita nak sentuh sikit tajuk Ahlul Bait. Lama tak cakap bab Syiah, teringin nak sebut. Lama ada tajuk tu kan. Jadi tajuk ni tuan-tuan, ngajarlah nak share, lama tak sebut tajuk ni, lupa kalau tak sebut. Ada kaitan sebenarnya dengan kehidupan kita. Sebut sahaja Ahlul Bait, hari-hari kita salawat dalam sembahyang kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doa ke Allah Ta'ala, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat, melimpahkan kasih sayangnya kepada Nabi kita dan juga kepada ali Sayyidina Muhammad. Jadi sudah tentulah bila kita sebut, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan salamnya kepada keluarga Nabi, mesti ada golongan yang kita maksudkan. Dan dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang selalu orang Melayu kita duk ulang. Lagi saya suruh buka, tuan-tuan buka, cari saya lagi. Iaitu bila kita baca tahlil, kita akan baca ayat ni. Kalau tanya saya pasal apa baca ayat ni, saya pun tak tahu nak abang. Iaitu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Tu imam mu apa? Ustaz. Kalau tanya pasal apa aku agak ustaz, bila baca ayat tu. Awak pergi kita nak pergi baca ayat tu. Lepas tu kita salawat kan. Apa kaitan ayat tu? Kena tanya orang lain lah tu, cuma saya nak abang kat tuan-tuan.
Bila kita tak ambil berat tentang makna, kita kira duk baca saja, orang ambil kesempatan. Dalam kelemahan kita, dalam ketidakpedulian kita, ada orang ambil kesempatan daripada ayat ni untuk menyesatkan umat Islam. Saya ingat lagi tuan-tuan, tak jauh pada tempat tuan-tuan ni ada bekas pengarah, pencen dah ni dia. Bekas pengarah sebuah jabatan. Boleh abang tak? Dia pencen dah boleh abang tak jabatan dia? Kan salah. Jabatan kat Mentalun tu. Jangan bicara ya. Jabatan apa duduk dekat-dekat dengan Mentalun tu. Pengarah dia dulu ni Syiah tuan. Pengarah dia tu. Saya pergi bayar rumah dia. Bahkan dia cuba mensyiahkan saya. Nanti cuba bayar. Dia cuba nak mensyiahkan saya. Dia bawa saya jumpa tok guru dia di apa nama tempat ni, di Mabuk. Masuk dalam nama tok guru tu, nama Ustaz Abdul Azim. Tu saya boleh sebut lah nama tok guru dia. Syiah totok punya mai dari Indonesia. Tapi tak mengaku. Syiah panggil aku tu lah. Dia memang Syiah ni, anak murid dia tu pengarah yang duduk tani tu. Bawa saya nak pergi jumpa, Ustaz pergi jumpa tok guru saya. Saya pun pergi. Saya ambil dia rumah tu. Pergi. Ni tok guru kami. Pergi tanya tok guru dia. Tok guru dia kata, saya bukan Syiah. Saya mazhab Hanafi. Lah. Saya kata, saya seronok dah malam ni main jumpa tok guru Syiah. Dia kata, dah saya bukan Syiah. Sengap kawan ni bawa. Tu kata Syiah ni kita kerja muhung. Syiah ni hidup ni kerja muhung. Tak berani, penakut baik. Acik kita tanya. Okay. Tak apalah bila tu nak cerita tuan-tuan, dia sesat pasal ayat ni. Ayat kita baca tadi. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kerana ayat tu dia sesat. Kerana salah faham cara memahami ayat tersebut. Apa makna ayat? Syiah ni dia bangga dengan ayat ni. Semua orang Syiah, hak jadi Syiah ni hak mengaji lah. Dia pergi mengaji tu, dia tak masuk buta-buta tu. Dia cukup hafal ayat ni, bukan kata-kata kita. Dia ada nama, ayat ni dipanggil dengan nama ayat tathir. Tathir. Tathir ayat yang menyucikan. Itu makna tathir. Pasal dalam tu sebut wa yutahhirakum tathir. Jadi orang-orang Syiah tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia guna ayat ni. Dia kata cuba tengok makna ayat ni yang hampa dok baca dalam tahlil ni. Sesungguhnya hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala hendak menghilangkan daripada kamu kekotoran, dosa, perkara-perkara yang mencemarkan kamu. Ahlal bait, yakni ya ahlal bait, wahai ahlul bait. Allah nak para ahlul bait ni suci, bersih daripada dosa. Kan maksum dia kata kan? Ya. Kata ahlul bait ni maksum. Awak depa bercakap saja kan? Ni lah kita duk ulang baca. Hamba kata kami sesat. Ni Quran bagi tahu ni. Wa yutahhirakum tathira. Dan Allah nak mensucikan mereka kamu sesuci-suci, yang mana bersih. Sebab tu ada juga dulu nak menakan Ustaz Bakar. Ingat Ustaz Bakar? Bekas yang dipetua Persatuan Ulama dulu. Bekas apa? Pengetua Ma'had tu, Ustaz Bakar apa? Lupa dah. Nak menakan dia. Masuk Syiah. Tua dah. Dia masuk Syiah. Bila kami tanya, saya lah tanya pasal pakcik masuk Syiah. Dia kata kalau ikut mazhab Syafi'i, kita nak ikut fatwa-fatwa Imam Syafi'i tu. Imam Syafi'i bukan maksum. Imam Syafi'i mungkin ada salah, ada silap. Kalau yang ikut Imam Abu Hanifah, sama juga Imam Abu Hanifah maksum dah enggak? Ada apa kata Imam Abu Hanifah maksum? Dah. Imam Malik tak maksum. Imam Paswari, Imam Ahmad bin Hanbal pun tak maksum. Tapi kami ikut Ahlul Bait. Ahlul Bait maksum. Mana mereka ni tak salah, tak silap, tak lalai, tak lupa.
Jadi daripada ikut mazhab yang tak pasti betul ke tak, mereka mungkin ada salah silap, baik ikut mazhab Ahlul Bait yang maksum ni. Mana kita ikut fatwa-fatwa yang Allah garanti mereka ni tak ada salah, tak ada silap. Tengok. Pakai masuk Syiah habis Rafi'ah ni masjid Rafi'ah ni. Dia jawab lagu tu tahu. Dia faham lagu tu. Hujah dia ialah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Allah nak. Takkan kehendak Allah tak jadi. Allah yang nak depa ni suci, bersih. Cuma bila kita bincang dengan depa, kita tanya depa. Ayat ni kita tanya dia, ayat ni yang kami faham isteri Nabi. Ayat ni kalau tuan-tuan ujung ni tuan-tuan akan faham, sebenarnya ayat ni ditujukan kepada isteri Rasulullah. Dia kata tak. Siapa abang ke hangpa kata ayat ni ditujukan kepada isteri Rasulullah? Tu kum tu, tak nampak kum? Kum lelaki ke perempuan? Dhamir lah, orang ngaji dhamir. Dhamir apa dia nak bang? Ganti diri. Ganti nama. Ka, seorang. Lelaki. Ki, kamu, perempuan. Kuma sama lah. Tapi kalau kum, lelaki. Kalau perempuan, kunna. Kita kata dah isteri Nabi. Kita nampak ada tu kum tu. Takkan kum ni orang perempuan pula. Orang perempuan lah isteri Nabi. Pergi kita pakat masuk Syiah habis. Jadi masa saya pergi ke rumah itulah bekas ngarah jabatan belah tu dia pergi ambil, dia naik rumah dia dua tingkat, dia buat turun mai kat saya Sahih Muslim dengan Sahih dengan kitab Tirmizi, Jami' Tirmizi. Dia simpan, dia bukan mengaji Arab pun, dia lipat bahagian tu. Dia tahu Ustaz, tengok Ustaz dia nak berhujah, dia cuba nak meyakinkan saya. Dia buka tentang hadis berkenaan dengan ayat tadi, iaitu hadis tu dipanggil hadis kisah. Hadis, ingat istilah tu. Hadis apa? Kisah. Apa benda pula hadis kisah ni? Kisah ni makna kain selimut. Kain yang digunakan untuk selimut. Okey. Hadis ni dalam kitab kita. Syiah dia tak berhujah dengan kitab dia. Sebab puak-puak hak masuk Syiah tu bukan pernah tengok pun kitab Syiah tu. Mereka duk berhujah dengan kitab kita. Tu yang kita pun, sungguh ni dalam Muslim ni. Jadi orang kita lagi percaya. Saya kata kat dia, saya tak mau pakai kitab Ahlus Sunnah ni. Saya kalau nak masuk Syiah, saya nak baca kitab Syiah. Baru betul. Dia tak tengok. Saya kata, saya hujah senang. Saya kata, kalau betul lagu kamu faham tu, patutnya Imam Muslim masuk Syiah dah. Dia orang Bukhari. Hadis dalam Bukhari itu menyokong mazhab dia. Saya kata, awak Imam Bukhari tak masuk Syiah? Jam dah. Jadi kita kena pandai ke? Kena tak? Saya nak tengok kitab Syiah. Itu yang dia kata, kalau Ustaz nak tengok kitab Syiah, jom pergi rumah Tok Guru saya. Tu bawa rumah Tok Guru dia. Jadi dia tak apa saya nak baca kat tuan-tuan, dia tunjuk kat saya. Supaya kita tuan-tuan, benda-benda seumpama ni kita ambil tahu bila. Sikit banyak, walaupun lah tak ada isu kan. Takkan nak tunggu anak kita Syiah. Ataupun, tahu-tahu boleh menantu Syiah cikgu. Tak kacau hari kan. Nuri Marif boleh menantu Syiah, mampu. Ada duk main rumah saya 2-3 pasang, penin palang. Okey tuan-tuan. Okey. Hadis ni riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Bunyi hadis ni ialah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah cerita. Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadatan. Satu pagi Nabi keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi mirtun murahalun min sya'rin aswad. Nabi keluar pagi itu, Nabi duduk selimut lagi. Orang Arab kan? Biasalah. Selimut ni sejuk Madinah. Selimut dengan kain kisar. Warna hitam yang diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam. Jadi Nabi duduk di satu tempat. Faja'a Al-Hasan. Tiba-tiba dalam Nabi duduk tu kata Aisyah, tu Hasan mai, cucu Nabi SAW, cik ni. Baru umur setahun 2, 3 tahun kata 4 tahun tu lari mai kat Nabi SAW. Fa adkhalahu, lalu Nabi memasukkannya ke dalam kain selimut Nabi. Pasal apa tuan? Pasal sejuk
budak kecil dia lari nampak tok wan dia. Nabi selimut lah dia. Pada masa Sayyidina Hasan duduk main-main kat tok wan. Duduk dalam selimut. Thumma ja'a al-Husain. Duk sat mai Husain pula. Tadi Hasan, abang. Mai adik pula tengok abang duk kat tok wan. Mai kat Nabi pun fa'adkhalahu, Nabi pun selimutkan sekali dengan Husain. Fadakhala ma'ahu thumma ja'at Fatimah. Duk tak lama pula Fatimah pula mai. Pasal apa Fatimah mai? Lah anak tak ada kan, pergi mana sampai dua orang ni, seorang pun tak ada. Musim sejuk pula pada ketika tu. Cari rupanya duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni cucu dia sayang. Suka pasal Nabi suka main budak-budak. Naik kokong lah apalah Nabi kata. Tak cengeng. Ni sampai cucu nak balik minta panik. Tok Wan cengeng untuk. Nabi dah. Nabi lah kalau cucu nampak Tok Wan lari pi, makna Tok Wan tu bayar. Kalau kita cucu tak mau, tu masalah tak. Balik buat sesuatu supaya cucu mau. Nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mailah Fatimah tengok duduk kat Nabi kat ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adkhalaha, Nabi selimutkan sekali dengan Fatimah. Fatimah menikah dah. Nabi boleh masukkan dalam kain selimut tu sekali. Nak abang boleh bayang tak macam mana akhlak Nabi dengan anak-anak Nabi, dengan cucu Nabi. Nabi memang mesra. Siapa pun sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahlah cucu dia. Hak tu tak pelik lagi. Thumma jaa Aliun, tuan menantu mai pula. Ali mai pula. Dah anak pun tak ada, bini pun tak ada. Cari harta, mana api depa ni kan? Ali mai. Bila Sayyidina Ali mai, fa adkhalahu, Nabi masukkan kalingan selimut kalingan. Siapa pernah selimut menantu dia? Payah jadi ya. Menantu tak apa-apa ni buat mentua. Nabi kita hadis ni akhlak Nabi. Sampai tahu tu. Tak tahulah kita boleh tak jadi lagu tu. Okey, syahidnya ialah setelah 4 orang ni duduk bawah kain selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala. Kemudian Nabi bersabda. Nabi kata, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Nabi baca ayat tadi. Ayat yang membawa makna Allah nak mensucikan mereka daripada dosa siapa? Ahlul bait. Syiah kata, inilah tafsir ayat tadi. Kita kata isteri Nabi. Mereka kata dah. Maksudnya ialah ashabul kisah. Itu istilah dia. Orang-orang yang duduk di bawah selimut Nabi. Sebab Nabi yang terangkan kepada kita. Maksud ahlul bait yang kita kena ikuti mereka, kena sayangi mereka, nak ikut mereka. Ialah ni hak duduk bawah kain selimut. Tu yang saya masuk Syiah dia. Pasal hujah dia kuat lah kan. Habis kalau dekat balik UUM balik apa nama Mesir kalau tak nak duli apa tu, sungguh juga. Dia waktu juga. Tu hadis Thaqalain tak dalam malam ni nak cerita. Nak contoh ni. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita jangan ingat sebab apa orang kita bila sebut Syiah ni dia suka kata ni, depa tu yang masuk Syiah tu seronok nikah mutaah tu. Kan. Tak ada main jemaat kata. Tu yang masuk Syiah. Lagi boleh bayar dia buat tak? Hari ni sonok-sonok kan. Mayang boleh jamak belakang semua. Saya pengalaman saya dulu buat kerja buat Syiah ni. Saya duduk jumpa dengan pengikut-pengikut mereka ni. Saya tak nampak dengan kerana sebab-sebab macam tu. Ada lah buat seorang dua hal. Kebanyakannya masuk Syiah ni pasal apa tuan-tuan? Mereka rasa hujah yang diberikan oleh Syiah tu kuat. Pergi jumpa ustaz kita pula. Sebut ayat tathir. Ustaz tu ayat mana? Hadis kisah. Ustaz kita pun tak nak bincang hadis-hadis tu. Menyebabkan sekali lagi mereka mudah masuk. Mereka duduk kata kita sesat. Mereka akan tahu kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis tu dalam kitab mereka. Jadi sebab tu kita kena tahu macam mana kita nak berhujah dengan puak-puak ni tuan-tuan. Untuk kita mengenali ayat ni supaya kita tak kena tipu. Okeylah yang ada Quran. Kalau tak ada tu saya kira apa Quran lah. Tuan-tuan buka surah Al-Ahzab.
Tolong cari tak? Surah Al-Ahzab. Kau surah berapa? Pak apa? 402. 422. Dulu saya hafal muka surat ni. Duduk ceramah sejuk ni lalu kan. Dah lupa lah. 422. Okey, tuan-tuan boleh buka Al-Quran, type surah Al-Ahzab dalam himpun tuan-tuan. Tuan-tuan cari ayat 33 surah Al-Ahzab. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau tengok ni baru nampak. Syiah ni kalau dia berhujah lagu tu, tuan-tuan jangan pakai. Dia kata ada tak ni, pergi ambil dulu. Benar tu, tengok betul ada. Kalau betul ada, cek apa tafsiran sebenarnya. Kita kena faham dia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di muka surat 422 ni, tengok mana ayat tu duduk. Ayat tu duduk tentang innama yuridullah tu sampai titik ayat 33 tu. Saya nak tanya tuan-tuan, ayat tu satu ayat penuh ke atau sebahagian daripada ayat 33? Sebahagian. Mana dia ambil tak habis. Dia ambil sekat. Kita kena tanya dari awal pasal ambil tangan sekat tu. Nuhat sebelum tu. Ayat 33 bukan mula tentang innama yuridullah. Ayat 33 bermula daripada waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Pasal apa ambil sekat? Jenis suka kerak ceramah orang ni tuan-tuan. Ni kerja ahli politik Malaysia. Kita tu lah pengaruh dengan mereka kan. Dia nak buruk ni tak kira parti mana pun, siapa ya. Dia suka buruk orang, dia kerak orang ni sikit. Dia hantar, tengok dia. Dia tak tengok sebelum tu kawan tu kata apa, selepas dia kata apa. Tu tak adil lah lagu tu. Kita kena tengok, bila kita nak menilai dia kata tu, maksud dia apa dia. Kita kena tengok sebelum, selepas. Orang kita kata konteks ayat. Arab kata siyaqul ayat. Dalam bab mana dia duduk cerita. Pergi ambil sekat, lepas tu hujah ikut suka. Tak boleh. Jadi ayat ni tuan-tuan, kalau kita nak faham dia, apa makna ayat ni? Adakah benar? Seperti yang didakwa oleh Syiah, kata ayat ni ditujukan kepada Ahlul Kisah tadi, 4 orang tu. Kita kena baca daripada mula cerita ayat ni tang mana. Ayat tu bukan mula tahun 33 tu. Dia mula daripada 28. Tengok muka surat belah ni tak? Tengok muka surat sebelah tu, ayat 28. Yang berbunyi, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Dia kena baca daripada situ. Makna dia lebih kurang lah. Kita cepat-cepat sikit. Wahai Nabi, Allah kata kat Nabi SAW, katakan kepada isteri-isterimu, kalau kamu nak dunia ni dan perhiasannya, mai aku nak bagi, kata Nabi SAW. Kemudian aku wa usarrihkunna sarahan jamila. Kemudian aku bebaskan kamu, ku cerai apa-apa bebas. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu. Tapi kalau kamu nak Allah, nak hidup bersama dengan Rasulnya, wa daral akhirah, dan hari akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Allah telah sediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di kalangan kamu pahala yang besar. Awak ni tuan-tuan, sampai Allah perintahkan supaya Nabi memberi pilihan kepada isteri-isteri dia. Kalau depa nak duduk dengan Nabi, depa kena sabar dengan cara Nabi. Tapi kalau depa nak dunia, Nabi nak bagi ya. Pasal zaman para sahabat susah ni tuan-tuan. Zaman awal Islam saja. Yang sampai susah-susah kita baca kan. Khususnya sebelum terjadinya peperangan Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Lepas perang Khaybar, boleh kata para sahabat Muhajirin ni pakat senang-senang belaka dah. Jadi bila mereka pakat senang belaka dah, hasil-hasil kurma yang mai daripada
Khaybar, daripada tanah Fadak, Fai, daripada Wadil Qura, daripada Taima, tu semua dapat kat orang Islam. Separuh hasil kurma tu diberikan oleh Yahudi kepada umat Islam menurut perjanjian yang ditandatangani pada ketika itu. Jadi masa ni sahabat-sahabat kaya lah kau. Keluarga Nabi pun senang-senang. Patutnya. Tapi Nabi ni memilih hidup susah. Mana bagi cukup-cukup, tak mau lebih-lebih. Jadi isteri Nabi ni orang, tuan-tuan. Mereka pun nak juga makan, apa nama tu? Ikan bakar kula poleh sekali-sekala teringin juga mereka apa nama 3 rasa. Naklah lebih sikit pergi jumpa Nabi, minta supaya up sikit lah belanja-belanjanya, turun ayat ni. Tak boleh. Nabi memang lagu tu kepada keluarga Nabi. Nabi hak duk bagi senang bagi orang lain. Nabi tetap hidup sederhana sehingga ke akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Fatimah sendiri main rumah Nabi, nak minta khadam tolong dia, membantu di rumah dia. Bak dia abang dia tak larat dah nak kisah gandum. Kita beli RM3, RM2.5 kan, balik buat cucuk kan. Ni nak kena kisah gandum ni kan. Sayyidina Ali sak pergi perang sana, sak pergi perang sini. Tak ada siapa nak tolong dia. Jadi pergi minta. Nabi pergi rumah, dah Nabi tak ada pada ketika tu. Nabi kata kat Fatimah, mau ada ayah ajak kepada kamu hak lebih baik daripada hamba tadi ni untuk nak tolong di rumah. Mau lah. Apa dia? Nabi kita sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik. Cuba try buat kat anak kita tu tuan-tuan. Mampu. Oh Nabi memang dia didik macam tu anak-anak dia. Redha lah dia. Jadi sebab itulah ayat ni cerita tentang kehidupan isteri Nabi ni. Mereka pun nak, tapi bila Nabi kata lagu tu, mereka pilih Allah dan Rasulnya. Ni bab takhyir. Kemudian Allah kata lagi, ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi. Ni cerita tentang apa ni? Isteri Nabi lah. Sebab tu dhamir dia, mana ganti nama dalam bahasa Arab dia, semua bunyi in kuntunna. Pada lagi may ya'ti min kunna. Tu kunna tu semua merujuk kepada isteri Nabi secara khusus. Wahai isteri-isteri Nabi, may ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin. Siapa buat dosa, buat benda-benda keji, maksiat, yudha'af laha al-'adzabu dha'fain. Allah akan gandakan azab di hari akhirat kepada kamu 2 kali ganda. Pasal apa tuan-tuan? Dia buat isteri Nabi. Kalau cacat dia tercemar maruah mereka tuan-tuan, mereka pun macam orang lain juga tercemar dak Nabi SAW. Macam bini tu imam lah. Bini tu imam buat tak senonoh, hak busuk nama siapa? Tu imam tu bini tu imam. Apa bini tu imam saja. Tu lah, dia memang macam tu lah. Sebab tu Allah nak jaga sangat isteri-isteri Nabi ni. Tak mau nak mewah macam orang, biar ikut macam Nabi SAW. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Kalau tak Allah nak lipat gandakan azab, mudah ya bagi Allah Subhanahu wa taala nak buat. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Begitu juga sebaliknya, kalau depa patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, buat amal salih, pahala pun Allah bagi kat depa marratain, 2 kali ganda juga. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami akan sediakan rezeki. Rezeki ni bukan dekat akhirat, dunia pun kami akan bagi yang mulia kepada depa. Ya nisa'an Nabi. Mana ayat ni tuju kat siapa ni tuan-tuan? Wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kamu tidak seperti wanita-wanita lain. Ini taqaituna, kalau betul kamu bertakwa, fala takhda'na bil qaul. Jangan lunakkan suara kamu di hadapan lelaki-lelaki yang lain. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Nanti ada orang sakit hatinya, jatuh hati, rosak. Kamu rosaklah institusi kenabian. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ucaplah kata-kata yang baik. Baru masuk ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna. Tu siapa ngaji Arab sikit tahulah. Tu fi'al madhi. Ada nun niswah. Perempuan lah nak beritahu. Wa qarna fi buyutikunna. Duduklah dalam rumah.
Jangan duk pi sana, pi sini kan. Macam orang lain. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan duk bertabarruj, berhias macam jahiliyah yang pertama. Wa aqimna salata. Semua isteri Nabi lagi. Dan hendaklah kamu mengerjakan salat sungguh-sungguh. Wa atina zakah, dan tunaikan zakat. Semua dhamir tu kalau siapa mengaji Arab dia tahu, semua ni mesti ditujukan kepada isteri Nabi. Wa ata'na Allah wa rasulah, dan hendaklah kamu patuh kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Barulah mai ayat innama tu. Dia ambil hak tu saja. Jadi mai hak sambungan ayat tu, sesungguhnya Allah nak habaq sebab kenapa Allah beratkan isteri-isteri Nabi dengan peraturan-peraturan tadi ini. Tak boleh macam orang lain. Innama yuridullah, Allah buat lagu tu sebab Allah nak menghilangkan daripada kamu, tak mau bagi ada kepada kamu sebagai isteri Nabi ini sebarang perkara-perkara yang arij, yang mencemarkan, marah. Tak mau mereka ni berdosa. Bukan makna mereka ni maksum. Kalau mereka patuh kepada perintah Allah Ta'ala tu, mereka tak berdosa lah. Terpeliharalah maruah mereka, maka akan terpeliharalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah nak menghilangkan daripada kamu, wahai ahlul bait. Jadi ahlul bait itu merujuk pada siapa? Bila kita baca daripada awal tadi, tidak ada yang lain kecuali isteri-isteri Nabi sahaja. Itu ya. Boleh nak pergi masuk orang lain? Tak boleh lah. Sebab cerita tu kita tengok daripada awal tu, semua duk cerita isteri Nabi tadi. Bila mai tadi, clear lah tuan-tuan. Clear. Tak ada siapa boleh bantah kita. Dah Allah nak bersih, kamu bersih sungguh-sungguh. Sebab Nabi itu penting. Kalau tercemar isteri Nabi, bini Nabi pun teruk. Lagi lah kan. Mana nak jaga dia pun. Kemudian tuan, itu satu sambungan ayat tu. Ayat 30. Ayat 34. Wadhkurna. Tu dhamir tu masih tetap ditujukan kepada isteri Nabi lagi. Nun belakang tu. Dan hendaklah kamu menyebut ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ayat-ayat Quran yang dibacakan di dalam rumah-rumah kamu. Dan hikmah, yakni kata-kata Nabi. Hadis-hadis Nabi SAW. Inna Allah kana latifan khabir. Maknanya kalau kita tengok, bukan takat ayat sebelum dia cerita isteri Nabi. Ayat selepas tu pun cerita isteri Nabi. Takkan tiba-tiba isteri Nabi tak masuk. Padahal ayat ni ditujukan khusus kepada isteri Nabi. Syiah, bila kita tanya dia, ni isteri Nabi kan? Dah, isteri Nabi tak masuk dalam ayat ni. Dalil dia kum tu. Tu ya, kita pun sungguh juga pasal kita ngaji ayat tu ya, fa'alu sikit. Ka kumakum ki kumakunna, betul. Jangan lagu tu. Dalam bahasa Arab ni dia ada bab yang dipanggil dalam nahwu saraf ni bab at-taghlib. Macam kita bagi salam lah tuan-tuan. Tengok ramai depan kita. Tuan-tuan bagi salam kat orang lelaki, Assalamualaikum. Kalau ada orang perempuan sama, tuan-tuan bagi salam ke mana? Assalamualaikum juga. Ada ustaz mai ajak kita. Kalau ada perempuan sama kena bagi Assalamualaikum, Assalamualaikunna. Ada ke? Ada. Kau orang perempuan pun kita bagi Assalamualaikum juga. Sebab itu tanda kemuliaan. Bukan nak tunjuk kata orang perempuan tak masuk. Itu dipanggil bab taghlib. Maknanya dia merangkumi semua ini kerana nak memuliakan mereka. Dhamirnya akan digunakan dhamir kum. Lagi kalau dan kita tunjuk bukti dah gitu. Jadi kalau kita habaq ada balik tu clear lah. Barulah tak clear. Masalahnya kita tak ada habaq kat depa lagi. Depa masuk Syiah dulu. Lepas tu kita habaq dia tak mau dengar tau. Ustaz lah yang nak dengar dia tu. Dia tu Wahabi tu. Pula dah. Tadi saya duk cari, lupa dah ceramah ni. Carilah YouTube nak dengar balik nak ceramah kat tuan-tuan ya. Tengok, ui ada orang duk kata kat saya tu. Mampus dengan bapa ni kan. Okey, jadi hadis kisah tu lagu mana kita nak jawab? Dia tentu hadis kisah tu nak buang dalam Muslim.
Para ulama kita jawab macam ni tuan-tuan. Ayat Quran tadi dalam mana, dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 33 itu confirm merujuk kepada isteri. Pusinglah ke mana pun, dia memang merujuk kepada isteri Nabi. Hadis ni ialah keinginan Nabi. Oleh kerana Allah menyatakan bahawa Allah nak bersihkan isteri-isteri baginda daripada dosa. Mana makam mereka sangat tinggi, isteri Nabi. Lepas tu kita panggil mereka Ummahatul Mu'minin. Tak besarkan darjah ibu kepada seluruh orang mukmin. Lepas tu Allah nak ibu-ibu kita ni suci, bersih, kita muliakan. Tapi Nabi SAW menginginkan juga agar cucu-cucu kesayangan Nabi SAW, Hasan dan Husain, termasuk Fatimah, termasuk Zainal, kebetulan pada ketika tu mereka mai kat Nabi. Nabi ni sentiasa mengharapkan umatnya masuk syurga, tambah-tambah anak cucu dia. Jadi Nabi bila mereka mai, Nabi teringat ayat tu. Nabi baca ayat tersebut dengan niat Nabi SAW ialah Nabi nak anak cucu Nabi SAW yang mai tu juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahlul bait yang disucikan, dibersihkan mereka sebersih-bersihnya, sekiranya mereka patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang lain kita boleh bagi, kalau dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi setelah Nabi baca doa tersebut, Nabi kata, Allahumma, ya Allah, haula'i ahlu baiti, mereka ni juga ahlul bait aku, fa'adhib anhumur rijs, hilangkanlah daripada mereka kekotoran, perkara-perkara yang mencemarkan mereka, wa tahhiruhum tathira, dan sucikan mereka sesuci-suci. Kalaulah isteri-isteri apa nama Fatimah, Ali, Hasan, Husain itu dah masuk dalam makna ayat tu, Nabi tak doa dah. Ni Nabi doa supaya mereka pun masuk juga, menunjukkan bahawa ayat tadi yang dimaksudkan dengan ahlul bait di situ ialah isteri Nabi. Boleh tak tuan-tuan nampak tu? Masuk dalam ayat ni, mereka ni pun masuklah juga dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan lagi yang lain. Kita buka sat Quran. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan, ada orang masih ragu lagi, kum ni betul ke boleh guna untuk orang lelaki-lelaki? Untuk orang perempuan. Kum, dhamir kum, boleh ke guna untuk orang lelaki perempuan? Tuan-tuan buka muka surat 230. 230 ni ringkas-ringkas lah kita cerita. Tuan-tuan tengok ayat, juga kita baca dalam tahlil. Nampak tak? Rahmatullahi, atas ayat 73. Ayat 73 ujung tu. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ni pun kita baca dalam tahlil. Kalau tanya kita pun tak tahu pasal apa ayat ni masuk. Saya pun tak tahu tuan. Tak apalah, biar pilih tu. Yang pentingnya saya nak abangkan tuan-tuan. Nampak tak kum tu, alaikum ahlal bait. Ni lelaki ke perempuan ni? Rahmat Allah lah dan keberkatannya lah untuk kamu, dilimpahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Innahu hamidum majid. Okey. Ahlul bait di sini siapa? Siapa ni? Kita kalau baca tu mana faham? Dia kena tengok sebelum tu dah cerita apa. Tu pun sekerat juga kita ambil. Nak tahu ni tuan-tuan, kena baca daripada ayat 69 di sebelah sini. Kalau surat 229 tu ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ajlin hanid. Beliau ni cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ni didatangi oleh 3 orang malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ke rumah dia. Mai depa bagi salam. Nabi Ibrahim pun jawab salam. Duk sat Nabi Ibrahim kerana sangat memuliakan tetamu, tak kenal ke dia memang muliakan tetamu, dia pun sembelih lembu. Bakar hanid. Ada tu menu makanan tu kalau di kedai Arab, hanid. Dipanggang sedap-sedap.
nak jamu mereka. Mereka ni malaikat, dia tak tahu. Dia jamu macam orang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Bila dia suruh mereka makan, mereka tak makan. Sampai dia nak cuak. Hai, pelik ni, orang jauh ni, bukan orang sini. Mesti lapang. Suruh makan tak makan. Suruh makan. Sampai dia takut. Nabi Ibrahim jadi takut kepada tetamu-tetamu yang datang ke rumah dia ni dalam rupa orang. Qalu la takhaf. Jadi lah dia tengok kesiangan Nabi Ibrahim, dia berperampak. Ibrahim tersadut takutlah. La takhaf, jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ni malaikat, mana makan. Kami diutus oleh Allah Ta'ala nak bagi tahu kamu, nak bagi tahu engkau wahai Nabi Ibrahim, kami kena pergi musnahkan kaum Nabi Lut, buat jahat terlampau. Buat gay tu kan. Wa imra'atuhu qa'imatun. Masa tu isteri Nabi Ibrahim iaitu Sarah. Ini bukan Hajar. Sarah duduk diri dalam sebelah, duduk serve makanan sekali. Fadhahikat, tentu dia ketawa. Pasal pada dia ketawa ni. Fabasharnaha bi Ishaq. Sebab malaikat ni bagi satu lagi berita kedua kepada dia, iaitu dia nak mengandung tak lama lagi. Masa ni dia tua dah. Umur saya pasal lebih 80 lah masa tu. Abang kata dia tak lama lagi akan mengandung, dapat anak nama Ishaq, dan tengok cucu pula. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ni ada takdim takhir dalam ayat ni. Mau dia tak gelak tuan-tuan. Mai abang dia akan mengandung, dapat anak, umur dia 85 contohnya. Dan tok kita lah, mai duk rumah kita sakit perut. Tok Wan bawa pergi klinik. Cek macam-macam. Tahu doktor kata, pergi try make urine test tengok. Apa dia panggil tu kan? Pergi test tengok. Test nak garis 2 tuan-tuan. Umur 85. Mai tengok. Betul ni. Pergi ambil halang kotak lah, tak buka baru sampai. Waktu expired. Cek naik garis 2 juga. Apa dia nak abang? Kata, tuan ada lemah jantung lah. Abang pelan-pelan kan. Saya ni tak pernah jadi, tapi sebenarnya bukan sakit apa pun. Tok ni, tok mengandung. Macam mana? Agak-agak tok tu tergelak lah. Ni lah ayat ni. Dia pun sampai, ya takkan aku mengandung kot. Tua lah ni. Lepas tu bukan tegak tu. Dia kata lagi. Qalat ya wailata. Qalat. Siapa kata tu? Sarah lah. Kalau qala, tu lelaki. Dia berkata. Kalau qalat, dia juga. Tapi perempuan. Itulah lebih bahasa Arab tu. Bahasa Melayu sama ya kan? Dia berkata. Laki-laki pun sama. Perempuan. Bahasa Melayu kata apa kan? Tak mahu kita bahasa hina bahasa Melayu pula. Nak banding dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia detail. Tak boleh duk murung kita. Tengok qalat tahu. Mesti perempuan. Tak boleh kata mestilah. Clear. Sebab itulah Allah tak pilih bahasa Melayu kita ni turun Quran kan. Ya wailata, tu ayat nak menggambarkan dia tak boleh terima keadaan. Aduhai, betul ke? Apa nak terjemah ke mana tak tahu? A'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Takkanlah aku ni dah tua ni kan, ajuz. Ajuz menolak. Aku ni takkanlah nak beranak lagi, aku tua dah. Wa hadha ba'li, ni suami aku ni. Allah. Syaikha, tua. Nak kata kalau kata ni tak boleh dah nak kata kat Nabi kalau orang kata, kali buat apa lah kalau kita orang kalau kata kat kawan-kawan kan. Nak abang tu, aku pun ajuz, suami aku ni pun tua tak ada arah. Dia tak boleh terima. Kata dia akan mengandung tak lama lagi, ketika itu dia pada usia 80-90 tahun dah. Inna hadza la syai'un ajib. Kalau betul ni memang pelik sungguh, dia kata. Qalu, siapa kata qalu tadi? Qala, qalat. Ni qalu. Orang Melayu qalu mati dah. Orang Melayu dia faham tu. Qalu lah dia kata imam, atau imam lah. Abang kata qalu ya mati dah. Dak bahasa Arab mana mereka berkata. Mereka tu siapa? Malaikat tu lah. Qalu,
Ata'jabina. Oh, tu semua dhamir tu semua merujuk kepada orang perempuan. Ata'jabina, wahai Sarah, adakah kamu merasa hairan min amrillah, daripada urusan perintah Allah? Kalau Allah kata jadi-jadi tak tuan-tuan? Jadi tu apa boleh mengandung? Sama bini kita tak lah kot, kan? Rahmatullahi wa barakatuh. Sebenarnya ya Allah nak bagi juga kepada kamu ni anak, wahai Sarah, sebab ni rahmat Allah. Allah nak berikan kasih sayangnya, nak tunjukkan Allah sayang kepada kamu. Wa barak, keberkatan. Berkat ni tuan-tuan, benda yang tak boleh terfikir. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Pasal apa? Pasal Allah menghargai jasa Sarah. Sarah ni ikut Nabi Ibrahim daripada Iraq, daripada Ur, pindah main Palestin. Tak pernah. Anak tak ada. Sampai tua. Tapi dia paling segak. Tua pun segak lagi. Sarah, kalau baca kita kisah para nabi, wanita yang kedua yang paling segak dalam dunia ni selepas Hawa ialah Sarah. Bukan isteri kita. Tak masuk senarai langsung bini kita. Tapi segak lah juga bini kita pun. Cara kita lah. Rahmat Allah lah yang Allah nak bagi kepada kamu. Keberkatannya nak diberikan kepada alaikum. Kum tu Sarah. Bukan nak abang kata, silap ke dhamir ni. Ni duk cerita pasal Sarah. Pasal apa? Kum. Ini litta'zim, littakrim, untuk membesarkan, untuk memuliakan Sarah tu. Jadi penggunaan dhamir ni kadang-kadang digunakan dhamir lil jam'i ni untuk plural ni, tujuannya ialah littakrim, untuk memuliakan kedudukan seseorang. Ini tujuannya nak muliakan, bukan nak abang dia lelaki perempuan atau jadi lelaki-lelaki. Dah innahu hamidun majid. Jadi ahlul bait di sini nampak tak perempuan? Boleh tak? Boleh. Jadi ayat tadi kalau depa nak kata tak boleh, pasal apa tak boleh? Clear ayat-ayat Al-Quran. Jadi Quran ni kena dibaca macam ni. Barulah kita tak sesat nak pergi masuk ajaran-ajaran. Jadi itu sebahagian. Cuma saya nak bagi kita tuan-tuan, bila kita sebut ahlul bait, bila kita doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tu, Ibnu Kathir berkata. Ibnu Kathir rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat ni, Ibnu Kathir kata, anna alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud keluarga Nabi itu yang kita dok salawat ni tuan-tuan, ialah Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, anak keturunan Hashim. Semua yang berketurunan daripada Bani Hashim semua masuk dalam ayat ni. Termasuklah keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas radhiyallahu anhu, dan anak-anak Abbas yang lain ramai lagi. Semua tu masuk. Dia ni haram makan sedekah. Zakat tak boleh. Dan Banu Al-Muttalib. Muttalib ni dua beradik dengan Hashim. Nanti tajuk pemulawan Nabi di Syiah Bani Hashim kita cerita ni. Siapa mereka ni masuk di kalangan golongan yang tak boleh terima harta zakat. Pasal dia ada kaitan dua beradik ni. Walaupun nama Abdul Manaf ni ada 4 orang anak, Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams dengan Naufal, tapi 2 orang ni saja yang layak dapat harta faid dan juga ghanimah yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zaujatuhu, dan isteri-isterinya masuk belakang di kalangan ahlul bait yang kita maksudkan bila kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ni Nabi sebut innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi kata Bani Al-Muttalib, keluarga keturunan Al-Muttalib dengan Bani Hashim sama. Satu kategori mereka. Kira sama. Mereka boleh makan harta zakat. Bani Umayyah, Bani Abdul Syams, mai tuntut juga. Pasal apa kami tak dapat? Kami pun nak. Kan Abdul Syams tu dua beradik dengan Al-Muttalib. Ada nanti masuk bab pemulawan ni baru kita tahu cerita ada tuan-tuan. Isteri Nabi mai tahu mana? Isteri Nabi ayat tadi lah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum
tathira. Jadi itulah bila kita bersalawat kepada Nabi, semua yang kita sebutkan tadi termasuk dalam doa salawat yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada ali sayyidina Muhammad. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah.